Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Didoakan semoga dalam keadaan sihat walafiat bersama ahli keluarga, murid-murid semua ya. Semoga dijauhkan daripada pandemik COVID-19 insya-Allah. Dan ingatan untuk kita semua, apabila kita keluar daripada kawasan rumah kita, pastikan kita dalam keadaan bersedia dengan memakai pelitup muka dan juga dicair sanitizer ya, agar kita dapat melindungi diri kita daripada terkena jangkitan wabak penyakit COVID-19 ini insya-Allah. Baik. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini ya, Ustaz minta untuk kita sama-sama membaca doa belajar agar pembelajaran kita akan lebih lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yassir wa la tu'assir bi tammimil khair. Alhamdulillah, perbanyakkan kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar pembelajaran kita, kehidupan kita akan lebih diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, sama-samalah kita memperbanyakkan juga selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Ikut sama-sama dengan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, agar kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita memperbanyakkan selawat ya. Kita ada masa terluang ya, kita ambillah masa untuk kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik. Sebelum kita masuk pembelajaran yang kelima bagi mata pelajaran hadis ya, iaitu ciri-ciri orang munafik. Bagi pelajaran yang kelima, kita imbas kembali sedikit ya berkaitan tentang tajuk yang keempat, iaitu memperbanyakkan doa ketika sujud ya, yang mana kita dah belajar pada minggu-minggu yang lepas, iaitu tajuk memperbanyakkan doa ketika sujud ya, yang mana apabila kita sujud itu adalah waktu yang paling kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah apa yang kita nak mohon, apa yang kita nak hajatkan, agar kita mendapat keberkatan ya, kita dapat pertolongan daripada Allah, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar kita ni menjadi hamba yang taat, yang saleh ya, dan salihah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan taat juga kepada ibu dan ayah kita ya, menjadi anak yang saleh dan salihah, berjaya dunia dan di akhirat. Baik, sedikit tentang tajuk minggu-minggu yang lepas. Baik, hari ini kita masuk iaitu ciri-ciri orang munafik. Apa dia ciri-ciri orang munafik ya? Yang mana orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang suka bercakap bohong ya. Apabila kita bercakap ya, apabila kita berikan amanah, kita mengkhianatinya. Baik, apabila kita berjanji, ia memungkirinya ya. Jadi itu adalah ciri-ciri orang munafik. Baik, murid-murid boleh lihat dalam buku teks bermula daripada muka surat 37 berkaitan tentang ciri-ciri orang munafik ya. Yang pertama iaitu bercakap bohong. Tak kiralah apa benda pun ya, kalau nak keluar rumah ke ya, kat sekolah contoh kan, buku tak bawa ya, padahal dia bawa tapi cakap tak bawa ya. Tak naklah macam tu anak-anak murid kita ni ya. Murid-murid kalau boleh
biarlah bercakap benar. Yang keduanya, tidak menepati masa. Kalau kita berjanji dengan kawan-kawan, jangan kita hianati dia. Tak tepati janjinya pada jam berapa sekian tapi tak sampai-sampai. Jangan begitu. Berjanji biar kita tepati. Lambat sikit 10 minit mungkin boleh tahan lagi. Tapi janganlah sampai kawan tu tunggu sampai 1 jam ataupun 2 jam. Kesian kawan tu tunggu lama. Baik, yang ketiga, malas beribadah. Malas beribadah iaitu apabila tibanya waktu salat fardu, contoh subuh ke zuhur, asar, maghrib, isyak, nak main dululah, nak tengok TV dululah, nak main game dululah, sekejap lagi dah solat. Ada je alasannya. Jadi jangan berlengah-lengah. Baik, seterusnya yang keempat, tidak amanah. Kalau contoh dia berikan amanah tugasan, tolong siapkan dengan segera. Jangan culas, maksudnya jangan curi tulang, jangan menipu, jangan pecah amanah lah maksudnya. Kalau diberikan tugasan yang sulit ni, kalau boleh jangan ceritakan ke orang, simpan untuk diri sendiri. Baik, kita masuk kepada hadis, hadis dan ciri-ciri orang munafik boleh lihat di musyad 38 5.1. Baik, boleh sama-sama kita baca. Sebelum tu Ustaz bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ustaz ulang sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Apa dia maksudnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik ataupun ciri-ciri munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia memungkiri. Dan apabila dia diberi amanah, dia khianati. Ustaz ulang sekali lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia bercakap, dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji, dia memungkiri. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Riwayat Bukhari. Baik, itu di antara hadis berkaitan tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi apabila kita diberikan tugasan, apabila kita bertemu dengan orang untuk berjanji, jangan kita khianati, jangan kita memungkiri, jangan kita berdusta atau menipu. Baik, kita boleh lihat terusnya tajuk 5.3. Boleh mana nak? Kita melihat di muka surat 40, surat 40. Okey, kita lihat. Munafik ini ada terbahagi kepada dua bahagian, iaitu aspek akidah dan juga perbuatan. Daripada aspek akidah, iaitu orang yang berpura-pura beriman namun menolak keimanan kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, orang yang berpura-pura beriman namun menolak keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada aspek akidah. Dia berpura-pura beriman tetapi dia menolak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, daripada aspek perbuatan. Yang pertama, iaitu menipu dalam percakapan. Menipu dalam percakapan. Yang kedua, memungkiri apabila berjanji. Memungkiri apabila berjanji. Dan yang ketiga, mengkhianati apabila diberi amanah. Baik, mengkhianati apabila diberi amanah. Penghayatan yang boleh kita ambil daripada tajuk ciri-ciri orang munafik ini, iaitu sentiasa menjauhi perbuatan munafik kerana ia salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita dekati dengan orang-orang yang suka menipu, orang yang suka mengingkari janji, orang yang suka khianati.
Baik, seterusnya kita masuk kepada 5.4, iaitu contoh perbuatan munafik. Contoh perbuatan munafik. Baik, gambar yang pertama, dialog dia. Aziz, kamu sudah solat? Sudah ibu. Ya. Contoh dia, sini Aziz bercakap bohong mengatakan sudah solat sedangkan dia belum solat. Ya. Ya, sifat menipu dalam percakapan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Baik, gambar contoh yang kedua iaitu Sarah, kamu telah lewat 1 jam. Contohnya iaitu berjanji untuk berjumpa pada waktu yang telah ditetapkan tetapi datang lewat. Kesannya sifat ini akan menghilangkan kepercayaan kepada orang lain. Gambar yang ketiga, Amirul, jangan conteng meja. Ini amanah sekolah untuk kita. Contoh dia kat sini, Amirul menconteng meja sekolah. Ya, kesannya merosakkan harta benda sekolah. Ya, info yang kita boleh ambil iaitu harta benda sekolah ini adalah tanggungjawab kita bersama, sebab harta benda sekolah ini yang akan guna murid-murid yang akan datang ke sekolah. Ya, akan datang, ya, gunakan meja, kerusi, ya, papan whiteboard, ya, jangan kita rosakkan, jangan kita conteng, sebab akan merosakkanlah, ya, harta benda sekolah. Rasa itu sahaja yang saya ingin sampaikan berkaitan tentang ciri-ciri orang munafik, ya, agar kita tidak tergolonglah dengan orang yang begini, ya, agar kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya jangan lupa, saya mohon kepada semua murid-murid di luar sana dan guru-guru untuk memberikan sokongan saya dengan tekan butang like, butang share, komen dan subscribe channel Ustaz Zaidi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.